cikgu-cikgu semua. Saya Cikgu Lim. Hari ini saya akan memperkenalkan satu aplikasi yang sangat menyeronokkan adalah Zoom. Okay? So, bagaimana dapat Zoom ini? Mula-mula kamu pergi ke Google browser ini, tekan Zoom. Okay? Dia akan nampak sini ada tekan satu download. Atau lebih cepat, download Zoom lah. Tekan download Zoom. Okay. You are now downloading. Download the Zoom installer. Okay, you boleh terus download. Okay, sebab saya sudah download, so saya tak perlu. Lepas download, you install. Okay. You akan nampak benda ini. Join a meeting atau sign in. Okay. Kamu akan tanya, kalau saya guna laptop kena install. Guna handphone, sama kena install Zoom. Okay. So, saya tekan sign in. Cikgu, you boleh sign in with Google. Okay. Sign in with Google. Tekan sign in with Google. Pilihlah Google yang cikgu biasalah. NOE ke atau personal pun boleh. Okay. Saya gunakan saya yang personal one. Okay. Dan lepas you tekan ini, you tekan open Zoom meeting. Dia akan prompt benda macam ni. You tekan open Zoom meeting. Okay. Dan tunggu dia connect tu. Okay, dia akan masuk. Tengok, dia sudah masuk Zoom meeting. Okay, so Zoom meeting ini, dia ada apa kelebihan? Okay, sebelum saya nak mulakan new meeting, cikgu-cikgu, sebelum you mulakan new meeting, cikgu you perlu pergi ke setting sini. Dan ke general sini, you kena tekan show my connected time. Biasanya kalau you tak pernah buka, tak pernah guna Zoom, sini tak akan tick. You kena tickkan. Kenapa? Sebab Zoom ini, dia ada aplikasi yang percuma. Dan dia ada aplikasi yang untuk bayaran upgrade to Pro. Upgrade to Pro dia tak ada time limit. Tapi untuk basic punya, maksud free punya, dia cuma limit 40 minit saja, cikgu. 40 minit dan partisipan boleh masuk seramai 100 orang. Okey, dia 40 minit bagaimana kira? Jika you seorang adalah host, you buka Zoom dulu. Dia tidak akan kira masa. Selain ada 2 orang dalam Zoom, dia akan mula kira masa. Saya dengan satu murid, masa dia akan mula kira. Okey, so untuk senang, cikgu show my connection, you akan nampak satu, nanti saya akan tunjukkan. Okey, you akan nampak satu masa di sana jalankan. Okey, so sebelum you tekan naik a meeting, cikgu boleh set kat sini kena setting satu lagi. Biasanya dia akan macam ini. Tekan bawah, sini tak ada tick. Use my personal meeting ID tak akan tick. You kena tick dulu. Baru you kena tekan PMI. PMI maksud apa? Personal meeting ID. Ini adalah you personal meeting ID. Okay. So lain kali kalau you nak guna Meet untuk murid, guna Zoom untuk murid bagi belajar, you bagi nombor ini saja bagi mereka. Okay, sini setting kena tekan. Dan satu lagi cikgu, sebelum mulakan meeting ini you tekan itu tadi, PMI setting. Okay, kenapa set ini first time set saja. Okay. So, saya ulang sekali lagi cikgu. Zoom ini boleh masuk 100 orang dan boleh guna 40 minit saja. Okay, dan tengok personal meeting ID. Yang ni ada personal meeting. Sorry cikgu. Okay, dan password. Yes. Zoom dia ada password. Kalau Google Meet, tak ada password. You bagi link, you belum masuk, murid ada link, dia boleh masuk lagi. Dia sendiri boleh masuk. Dan sesiapa yang masuk dulu Google Meet, dia adalah host. Dia boleh mutekan semua orang, dia boleh remove orang. Dan cikgu, kalau you lambat masuk, you bukan host. You tak boleh remove orang. Okay? Dan Meet, Google Zoom, Zoom ini, dia ada password. You boleh set password. So, setiap kali you boleh ubah password. You boleh ubah password. Dan satu lagi cikgu, sebelum ini, password you ubah tak ubah, saya tak kisahlah. Okay? Sebab, you nak guna paling mudah pun boleh.
Okay, guna alphabet pun boleh. Sebab kenapa? Kat advanced option sini ada enable waiting room. Maksudnya, cikgu, jika saya hostkan pembelajaran ini, saya bagikan mereka ID, saya boleh bagikan mereka URL pun boleh. Nanti saya ajar bagaimana bagikan URL. Melalui URL masuk, tapi dia mesti ada install Zoom lah kat handphone atau kat laptop. Kalau dia sudah ada install Zoom, saya rasanya tak perlu bagi URL lah. You terus bagi Zoom personal meeting ID ini, dia bagi Zoom. Okay, dia bagi Zoom, dia tekan join, dia tekan personal meeting ID kat sini dan nama dia. Okay, dia boleh terus join. Okay, balik sini ya. Okay, enable waiting room maksudnya jika saya sudah bagi dia personal meeting ID, sudah bagi dia. Setiap kali dia nak join Zoom ini, mereka akan tunggu di luar. Tak kira berapa 100 murid, kalau kelas ada 100 murid, mereka tunggu kat luar. Mereka tidak akan berkomunikasi satu sama lain. Sebab mereka tunggu kat luar, mereka akan nampak satu paparan tulis waiting host to host. Dia akan nampak paparan itu saja. Dan tunggulah, tunggu host masuk, tunggu cikgu masuk. Maksudnya. Okey, tunggu cikgu masuk. Faham? Dan kalau you klik ini, okay, maksudnya saya belum masuk, mereka belum boleh masuk. Mereka boleh kat dalam chatting lah. So, saya rasanya cikgu ini you jangan take. Mute participant upon entry. Kenapa? Setiap participant masuk, dia sendiri mute-kan participant itu. Mute tak boleh. Mute, selain dia tekan mute, dia masuk akan mute. Okay? Tapi you nak mute-kan semua orang, you kena satu persatu. Okay. Dan dia boleh load record meeting ah. So lepas tu cikgu saya showkan dua ini tick dan save. Okey, jom mari kita tengok meet. Kami tekan meet. Terus tekan meet. Okey. You boleh nampak kat sini tak? Okey, ada nampak satu masa tak cikgu? Ini masa tengah jalan. You boleh tahu berapa lama you sudah guna. Kalau sampai 40 minit, cikgu boleh suruh murid, murid-murid semua sila leave meeting ini sebab masa sudah nak sampai. Okey. Dan masuk sekali lagi. Jika cikgu belum habis mengajar. PDP belum habis. Cikgu boleh, murid-murid sila keluar, leave the meeting dan masuk sekali lagi. Dengan Zoom ID yang sama, password yang sama. So, you boleh continue lagi 40 minit. Okey. Kalau cikgu nak bagikan URL, tengok, you boleh tekan kat sini ada satu kan, tekan satu ini, you tekan copy, you boleh copy URL, tengok, you boleh copy URL dan paste di Google Classroom. Mereka boleh melalui Google Classroom masuk ke Zoom, tapi mereka kena install lah. Okay, mereka kena install. Satu, tengoklah cikgu, sini ada security. Okay, you tekan security. You nak ada nampak log meeting tak? Okey, maksud ni log meeting apa maksud? Contohnya saya ada satu kelas pada pukul 9. Okey? Lepas pukul 9.30 minit, saya ajar-ajar, saya rasanya semua murid sudah sampai. Rasanya, saya log meeting. You have logged the meeting. No one else can join. Okey? Maksudnya, kalau ada satu murid lim, dia sudah lewat. Dia dapatkan URL ni juga atau dia tekan meeting ID cikgu juga atau dia tekan password juga, dia pun tidak boleh masuk. Dia kata meeting code expired ke atau incorrect ke atau tak boleh masuk, dia asyik di kick keluar. Okay? Sebab you sudah lock the meeting. Okay. Ini adalah kebaikan lah. Salah satu suruh murid-murid be punctual. Kena on time. Okay? Kalau tak mau, yang ni pun satu security, tak bagi orang lain yang you tak kena masuk. Sebab you takut you masuk terlalu senang kan? Okay, satu. Yang ni, enable waiting room saya rasanya perlulah. Sebab kalau you tak enable ke waiting room, okay, semua murid tak tunggu you masuk, dia sudah masuk. Okay, dan allow participant to share screen. You boleh share screen, you boleh suruh participant share screen. Satu. Chat. Biasanya dia chat ni ada tick.
Tapi kalau cikgu tak nak mereka spamming kat chatting sana, tak nak mereka spam oh haha apa-apa kan, cikgu tekan ni saja. Mereka langsung tidak boleh chat. Okay? Atau you nak bagi mereka melalui chat, you bagi mereka baca boleh, tapi mereka nak reply tak boleh. Okay? Rename themselves. Okay, contohnya tadi saya sebagai partisipan saya masuk, saya boleh rename lagi sekali lagi. Saya tekan more, saya boleh edit. Contohnya lah, saya sebagai partisipan. Okay? Kalau you tak nak, you boleh suruh mereka, murid-murid semua sila masuk melalui nama sendiri. Jika saya nampak nama yang pelik-pelik, saya akan reject, akan keluarkan mereka. You pun boleh. Okay? So, kalau you tick ini, maksudnya murid itu dia boleh rename themselves. Mungkin mula-mula dia masuk nama yang pelik-pelik, atau dia masuk melalui nama penuh dia. Lepas tu dia masuk Zoom ini, dia ubahkan dia punya nama kat sini jadi pelik-pelik, jadi apa PUBG ke apa ke. You boleh antikkan dia. Dia tak boleh rename mereka sekali lagi. Okay? Dan kedua, you tekan partisipan. Cikgu you dah nampak mute all tak? Tekan mute all. Allow participant to unmute themselves. Maksudnya, kalau saya mute all, partisipan boleh unmute mereka sendiri sekali lagi. Okay? Cikgu antik ini, tekan yes. Maksudnya, setiap partisipan kat sini semua mute. Semua mute mic. Dia tak boleh unmute mic. Dia tak boleh tekan unmute mic. Contohnya saya sekarang boleh unmute mic kan. Dia tak boleh tekan unmute mic. Kat bawah sini, dia tak boleh tekan. Okay? Selain you pergi kat sini, unmute dia berseorang. Contohnya, okay, CK, jawab soalan saya. You tekan unmute. You boleh jawab. Okay, siap jawab, tekan mute balik. Semua sudah mute all. You boleh sekaligus unmute semua. All participant are unmuted. You boleh sekaligus unmute semua. Okay? Inilah so sini boleh sini pun boleh lah. Kat sini ada 3 titik, you pun boleh pilih mute participant open entry. So siapa all the new participant will be mute. Baru join punya akan mute. Lepas tu allow them tak? No, continue. Atau you mute all? Yes. Siapa masuk pun akan mute. Okay? Lepas tu lock meeting. Tadi saya kata di sini lah. So sini share screen. Cikgu boleh share screen, boleh multiple participants share simultaneously. Boleh share. Tapi saya rasanya tak boleh, tak sesuai lah kalau semua orang share. Cikgu boleh share screen sajalah. Okay? Dan add one share screen option. You boleh who can share. You boleh pilih participant ke or only host. Who can start sharing when someone else is sharing. Who can start sharing when someone is sharing. If you pilih all participant, you boleh pilih lah who can start sharing when someone is sharing. Who can start. Tapi cikgu untuk pengajaran saya rasa only host lah. Or share the screen. Okay. So ini adalah Zoom. Tadi saya suka kata kebaikan satu. Kalau you ada Zoom ini, you cuma gunakan kod meeting ID code ini, PMI ini meeting ID untuk masuk. Yang ni tak akan ubah, sentiasa sama, tak macam Google Meet, sentiasa ubah-ubah dia punya Meet link. Kedua, Meet ini ada password. Meet ini ada password. Contohnya password ini you boleh ubah setiap kali. Bagaimana ubah? Okey, tambahanlah, kalau cikgu end, cikgu boleh end meeting for all. Maksudnya, kalau kat Google Meet, you nak end tapi murid tak keluar, semua boleh kat dalam cakap kan. Tapi kat sini tak sama. You end meeting for all, you tekan saja semua keluar. Semua keluar. Tapi cikgu jangan tekan end, jangan tekan leave meeting ah. Kalau you tekan leave meeting, cuma cikgu leave saja, murid-murid masih kat dalam. So, showkan cikgu semua tekan end meeting for all, semua keluar. Okay? So, cikgu boleh guna kat sini, PMI setting sini ubah password lah. Kalau cikgu nak ubah password setiap kali, hari ni password ini, hari esok password yang lain, you tak nak bagi orang lain tahu dan masuk. Cuma yang orang tahu saja. Yang dalam Google Classroom yang murid saja. Sebab nak privacy kan. Okay. Atau, sebab you ada sini enable waiting room kan. Okay.
You boleh membenarkan siapa masuk sahaja kalau enable waiting room. Okey, membenarkan siapa masuk saja, enable waiting room. Okey, satu, dia ada password. Kedua, murid-murid dia tidak boleh mula sendiri berchatting kat dalam selain host masuk, cikgu masuk. Host masuk, semua baru boleh masuk kelas. Masuknya semua murid beratur kat luar lah, tapi semua tak nampak siapa, tak tahu. Cuma nampak screen saja. Tak macam Google Meet lah. Okey? Dan ketiga, okay, you boleh buat itu benda-benda mutekan semua, record, reaction. Mereka boleh reaction bagi dua. Clap hand. Sini ada clap hand. Atau good. Mereka pun boleh buat macam tu. Sebagai satu reaction lah. Okay. So sini chat, dia boleh bagi chat ke everyone ke, atau setengah orang ke. You nak bagi file, apa file, dari Google Drive pun boleh, dari box pun boleh, dari you komputer pun boleh. You boleh letakkan file kat sini untuk bagi murid tekan ke, atau link. Participant can chat with no one, tengok. Atau you klik, participant can chat with host only. Atau everyone publicly or privately. Biasanya cikgu untuk senangkan pengajaran, cikgu boleh klik host only or no one. No one maksudnya murid-murid tak boleh chat. Host only maksudnya dia boleh chat dengan you saja. Apa dia tekan, you nampak saja. Orang lain tak nampak. Ini dia punya setting lah. Okay. And meeting off. Cuma, cikgu pun boleh schedule. Boleh schedule bila. Boleh schedule kat sini. Okay. So, nanti you schedule, you sudah tahu lah. Yang schedule ini, you nak meeting ID kan? Jangan generate automatically ya. Sebab setiap kali dia generate, tak sama. You boleh guna personal ID. Okay. Lagi senang. Boleh klik. Tengok dia boleh connect dengan Google Calendar. Macam schedule dalam Google Calendar Meet kan? Google Meet kan? Ini pun boleh. Okay. Boleh schedule. Tekan masa apa. Okay. Dan cuma cikgu yang ni dia cuma boleh 40 minit dan 100 orang sahaja. 40 minit dan 100 orang sahaja. Jika cikgu kamu saya ada dengar berita ini, okay, kat Zoom, kat solution sini, tengok kalau cikgu masuk Zoom, kat solution sini, industry solution education sini, you akan nampak satu berita yang baik. Tapi kena mesti ada orang pergi buat lah. Okay. Zoom is temporarily removing the 40 minute time limit for free basic account for primary and secondary school. Tapi you kena guna MOE dia masuk dan tekan request offer dan sign in. Tapi tengok dia kena ada school email, school name, first name, last name, school size, school website, phone number, okay, country dan submit. Dia kena guna 72 jam untuk approve. Untuk Februari keluarkan 40 minit. Tapi cikgu bagi I rasa lah, 40 minit sudah rasanya cukup lah untuk satu pengajaran. Tapi cikgu rasa 40 minit tak cukup lah. Biasa saya buat kelas 1 jam, 2 jam ke. Okay. Sebab dia free, satu trik cikgu, tadi kan saya kata mulakan meeting, tapi sini ada masa kan. Okay, contohnya masa hampir sama. Sorry. Masanya hampir sampai. Cikgu boleh suruh murid-murid semua sila keluar dan masuk sekali lagi menggunakan ID dan password yang sama. Boleh continue lagi 40 minit. Hampir sampai, semua murid-murid keluar. So, saya rasa 3-40 minit sudah banyak lah. Cuma kena in out saja. Okay? So, yang ni satu trik kecil-kecil lah untuk bagi cikgu yang gunakan Zoom. Okay? Dan cikgu-cikgu ada apa-apa sharing saya sampai sini.
Jika ada apa-apa pertanyaan, ada apa-apa soalan, you boleh tulis kat bawah komen. Saya akan cuba jawab. Okey. Dan sharing saya sampai sini. Terima kasih cikgu.